بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah di atas segala nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda, bunda, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sambung pengajian kitab kita Risalatul Muawanati wal Muzaharati wal Muazirati lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah lil Imam Syekhul Islam Qutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala
ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab kita Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, wa alayka bi salatil layli faqad qala alaihi salam afdalus salati ba'dal maktubati salatul layl. Baik, kita sambung pengajian kitab kita. Berkata Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, wa alaika, dan hendaklah ke atas dirimu selalu melazimi bersembahyang sunat di malam hari, ataupun kita panggil sebagai salatul lail. Salatul lail. Jadi permulaan pada salatul lail itu iaitulah setelah selesai daripada mengerjakan sembahyang fardhu isya. Jadi setelah kita semaya fardhu isya itu, apa-apa sahaja semaya sunat yang kita kerjakan selepas itu, maka termasuk di antara salatul lail, sembahyang malam. Nah, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Afdhalus salati ba'dal maktubati, salat yang paling utama, yang paling afdal, yang paling aula setelah sembahyang fardu 5 waktu, iaitulah salatul lail, sembahyang sunat di malam hari. Jadi di antara sembahyang pada waktu siang, sembahyang sunat yang kita sebut di sini adalah sembahyang sunat, dengan sembahyang sunat yang dikerjakan pada waktu malam, maka kelebihannya sudah tentu lebih ataupun afdal sembahyang sunat yang dibuat pada waktu malam. Kerana perkara ini juga disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Muzammil. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Sadaqallahul azim. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang berselimut. Apa makna isyarat orang yang berselimut ni? Orang yang sedang tidur dalam keadaan yang nyenyak, itu makna orang yang sedang berselimut. Nah, orang yang sedang berselimut, kata Allah, orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, illa qalila, selain dari sedikit masa, yakni yang tak dapat tidak untuk berehat. Jadi malam ni Allah Ta'ala jadikan kepada kita sebagai tempat kita berehat, sebagai pakaian kepada kita. Allah kata dalam ayat lain apa? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dijadikan malam itu sebagai libasa, pakaian bagi kamu, dan siang itu sebagai ma'asha, yakni tempat kita mengisi perut kita, ataupun dengan maksud kita bekerja. Malam ni tempat untuk kita berehat. Tujuan Allah jadikan malam ni supaya manusia ni berehat, manakala Allah Ta'ala jadikan siang itu supaya manusia ni bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Pun demikian, Allah sebut dalam surah Al-Muzammil ini, Allah minta kepada kita sedikit waktu supaya kita dapat bangun
dapat tahju, mengambil separuh daripada kita tu atau kurangkan sedikit dari separuh itu, nisfahu aw yunqus minhu qalila, separuh daripada waktu malam ataupun tak mampu separuh daripada waktu malam itu, sedikit daripada separuh itu, separuh daripada separuh, suku kita kata, aw zid alaih, ataupun lebihkan sedikit daripada. Jadi di antara peruntukan waktu malam yang Allah beri kepada kita tu, kalau kita kata berapa 12 jam kan, bermula daripada pukul 7 malam, pukul 9 malam, ataupun kita kata pukul berapa habis-habis lewat kita tidur kan, sehinggalah kita bangun untuk bekerja, kita bangun untuk meneruskan pekerjaan kita di waktu siang, maka separuh Allah minta, tak mampu separuh, suku daripada separuh itu. Hal lebih baik auzid alaih, ataupun melebihkan pada waktu malam itu untuk mengerjakan ketaatan, untuk melakukan sembahyang, warattilil Qur'ana tartila, ataupun sedikit lebih daripada bahagian waktu malam itu bacalah Al-Quran dengan tartila. Inna sanulki alaika qawlan thaqila, sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Ni hak pesing nafsu kita tak berhilangkan ni. Antara kita tidur, antara kita relax, berehat, duduk saja, dibandingkan dengan kita bangun nak mengerjakan ibadat, bersekengkang mata kita, bersekang mata, nak lawan perasaan malas, nak lawan perasaan sejuk, nak lawan perasaan mengantuk, nak lawan keinginan hok sedap, jauh lah sedap tidur kan. Nak dibandingkan basuh muka, ambil wuduk, dibandingkan dengan duduk di atas tikar sejadah dan sebagainya. Tapi apa kelebihannya? Inilah yang Allah Ta'ala kata kok berat kepada hawa nafsu kita, kerana sesungguhnya inna sanulki alaika qawlan thaqila, kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran, iaitulah Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Inna nasyi'atal lail, sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya, yakni kesan kepada rohani kita, kesan kepada jiwa kita, dan lebih tetap betul bacaannya. Ya, betul sungguh apa yang Allah Ta'ala sebutkan, perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kemudian kita tengok beberapa hadis Nabi SAW juga. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda yang maksudnya, hendaklah kalian melakukan salatul lail, sembahyang malam. Kerana solat malam adalah kebiasaan amalan-amalan orang-orang soleh sebelum kalian, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menghapuskan segala keburukan dan kejahatan, serta mencegah segala dosa-dosa, segala perkara-perkara yang tidak baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, hadis yang sahih. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa muqarribatun lakum ila rabbikum. Hendaklah ke atas kalian itu melakukan, mendirikan sembahyang malam, kerana fa innahu da'bus salihin, sembahyang malam ni amalan ataupun kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum daripada kita, daripada nabi-nabi sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ianya menjadi amalan kepada nabi kita sendiri, dan ini juga diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para salafus salih, para imam-imam muttaqin dan sebagainya. Jadi amalan ni dipanggil amalan warisan, amalan turun menurun. Kalau kita kata
mungkin kita ada satu benda tradisi amalan kita buat di tempat kita, kalau kita buat di kawasan kampung kita, penduduk kita, kan? Tak kira lah. Yang mana boleh jadi amalan tersebut ada yang bercanggah dengan syarak dan mungkin ada yang tidak menyanggahi, tidak bercanggah dengan syarak. Kita kata ni tradisi kampung kita ni, kan? Mesti kena begini-begini, adat tu, adat ni. Ya, tak apalah. Tu kita kata jenis bangsa amalan, tradisi, adat hak dibuat oleh suatu kaum, suatu puak, suatu penduduk di suatu tempat. Tapi apa amalan yang menjadi kebiasaan, yang menjadi kelaziman oleh orang-orang soleh ni, iaitulah qiyamul lail. Mendirikan sembahyang di malam hari, menghidupkan malam. Wa muqarribatun, kelebihan orang yang mendirikan sembahyang malam ataupun orang yang menghidupkan malam ni mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Bagaimana cara kita nak dekat dengan Allah, dan nak kuatkan iman kita ni, nak berasa bertambah makrifah kepada Allah, maka tak dapat tidur. Kita kena lawan perkara yang paling digemari oleh nafsu kita. Kepada dia perkara yang digemari oleh nafsu kita, banyaknya tidur, kan? Tidur berseronok, berlapis, berselesa di atas hamparan yang enok, hamparan yang nyaman, hamparan yang seronok, hamparan yang menyedapkan. Pilih kita tu lah, pilih yang ada di rumah kita tu. Maka lawan sesedap nikmat daripada tempat tidur yang sedap, daripada nikmat tidur tu semata-mata nak mendekatkan diri kita taqarrub ila Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Dengan sebab amalan tadi tu dia akan mengkafaratkan, akan menghapuskan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita, segala kejahatan-kejahatan kita. Wa manhatun 'anil ismi wa mutarridatun lidda'i 'anil jasad. Mencegahkan dirimu dari perbuatan dosa, serta ini ditambah oleh sebahagian para muhaddisin, iaitu wa mutarridatun lidda'i 'anil jasad, akan menolak segala yakni penyakit-penyakit terhadap jasad kamu. Ini kelebihan, kan? Sebab tu ada saintis dia buat kajian, orang yang bangun pada waktu sebelum subuh, pukul 4 pagi, 3:45 pagi, di situ adanya satu oksigen, kita kata suatu udara yang sangat nyaman, yang boleh memberi kebaikan kepada jasad, pernafasan, organ dalam badan manusia. Sehingga sebahagian daripada orang-orang barat ni, dia bangun pada waktu sebelum subuh untuk dia lakukan riyadhah, senam, jogging sebelum subuh. Sebab apa? Sebab masa itu adalah cuaca ataupun kita kata udara yang terbaik untuk sistem organ dalam manusia. Ini orang sains, orang yang tak mengaji agama, kita kata orang barat, orang kafir, tapi dia kaji hikmah di sebalik apa yang Allah Ta'ala sebut, di sebalik apa yang Rasulullah SAW cerita kepada kita, maka dia dapat kebaikan. Apatah lagi kalau kita yang beriman kepada Allah, yang mengikut junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, maka kita amal apa yang Nabi beritahu ni, maka bukan setakat kebaikan akhirat yang kita perolehi, kebaikan di dunia, hikmah menolak penyakit yang ada dalam jasad ni yang Rasulullah SAW sebut, pun kita akan perolehi, kita akan dapat. Nah, kemudian ada hadis lain dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya,
dia berfirman, jika seseorang hamba mendekatiku sejengkal, ini hadis kursi, nescaya aku mendekatinya satu hasta. Dan jika dia, yakni hamba ku mendekatiku satu hasta, nescaya aku mendekatinya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan keadaan berjalan kaki, nescaya aku mendatanginya, yakni Allah Ta'ala mendatangi hamba-hambanya dengan keadaan berlari kecil. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini adalah hadis kursi, hadis yang menjadi kiasan bahasa penggunaan yang Allah Ta'ala ibaratkan bagaimana satu orang hamba yang nak munajat kepada Tuhan dia, yang nak mencari maghfirah, keampunan Tuhan, dekatnya pengampunan Allah, luasnya keredaan dia terhadap hamba-hambanya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis kursi tadi. Seorang hamba yang pergi, yakni yang memohon, yang menginsafi di atas segala perbuatan-perbuatan yang dia buat, mendekat ke diri dia, berubah hati dia sejengkal, maka Allah akan menerima taubat, Allah akan mengampuni hambanya itu. Kalau harapan kita kepada Allah sejauh sejengkal, ibarat gitulah, maka harapan Allah untuk mengampuni kita itu sebanyak satu hasta. Kalau kita boleh fahami. Dan jika satu orang hamba Allah itu mendekati aku, yakni mengharapkan kepada aku, mendatangi aku sejauh satu hasta, maka aku akan mendekati, yakni Allah Ta'ala akan merahmati, mengampuni, menghampiri akan hamba itu dengan satu depa. Bahkan jika hamba-Ku mendatangiku dengan berjalan kaki, kata Allah, aku akan mendatangi kepadanya dengan berlari kecil. Ini kiasan Allah kepada kita, sebagaimana kisah Bani Israel yang selalu kita dengar. Bagaimana satu orang yang telah membunuh seramai 99 orang, lalu dia pergi berjumpa dengan satu orang abid. Hati dia ni nak berubah, nak bertaubat kepada Allah, berasa nak jadi orang yang baik. Diminta fatwa kepada ahli abid, macam mana aku ni nak bertaubat, wahai Tuhan, aku dah bunuh selama 99 orang. Maka kata abid ini, Allah, besar sungguh kesalahanmu kepada Tuhan. Seorang membunuh pun dah jauh kebesaran, dah jauh dosa, dah banyak dosa. Apatah lagi kalau 99 orang. Mendengar jawapan si abid ini, maka si muznib ini, orang yang dah buat salah, orang yang dah bunuh orang tadi, dia merasa marah. Ada begitu aku bunuh, munglah tu cukup satu. Sehinggalah dia berjumpa dengan satu orang alim. Orang alim ni kata, mungkinlah kalau mu nak berubah, mu nak bertaubat, usahkan 100 orang, 1000 orang, lebih daripada itu, pasti Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa. Dengar jawapan si alim ini, terkejut dia. Ya, betul kok. Rasa lega hati dia, rasa lapang dada dia bila dengar orang alim ni kata Allah akan mengampuni dosa dia. Ketika tu semakin semangat, rasa kuat di hati dia, nak berubah, nak minta ampun dengan Allah. Maka kata si alim ini, mu kena berpindah, mu kena berhijrah, mu tak boleh duduk di kampung ni. Kerana di kampung ni orang dah kenal dah mu ni sebagai penjenayah, pembunuh dan sebagainya. Maka diberi isyarat kepada si pembunuh ini untuk pergi ke suatu kampung yang lain, yang jauh daripada kampung yang dia menetap. Maka di dalam perjalanan dia nak pergi ke sana, takdir Allah, malaikat maut mendatanginya, maka dia mati di pertengahan jalan.
turunlah malaikat rahmat daripada syurga untuk mengheret roh lelaki ini ke syurga. Dalam masa yang sama turun juga malaikat Malik Zamaniyah. Malik Zamaniyah, malaikat yang menjaga pintu neraka untuk mengheret roh si lelaki ini ke neraka. Maka berlaku perdebatan yang hebat di antara dua malaikat. Ini kisah yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya kepada Allah. Apa Allah kata? Ukur di antara jarak dia nak pergi ke tempat yang baru, tempat yang dia nak bertaubat, dengan jarak dia tinggalkan kampung halaman yang telah dia melakukan dosa, mana yang lebih hampir. Maka setelah diukur, jarak ke tempat yang dia nak bertaubat itu lebih dekat, lebih hampir dengan rahmat Allah. Lelaki tersebut walaupun telah membunuh seramai 100 orang manusia, diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya dan dimasukkan dirinya ke dalam syurga. Ni maha luasnya rahmat Allah. Seperti mana hadis kursi yang kita baca sebentar tadi. Jadi kita jangan sekali-kali rasa putus asa dengan rahmat Allah. Walau jauh mana pun kita dengan Allah, kelalaian kita dalam mentaati Allah, berjumu atau kata berlumus dengan dosa. Banyak mana sekalipun, jangan pernah kita putus asa dengan Allah. Jangan pernah kita putuskan hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah sendiri sebut dalam Quran. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melampaui kejahatan terhadap diri mereka. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, yang telah menzalimi diri masing-masing, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dengan rahmat Allah, dengan pengampunan Allah, dengan kasih sayang Allah. Dekatnya Allah, yakni dekatnya rahmat dia, pengasih dia terhadap diri hamba-hambanya. Naknya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Maka kesungguhan kita mendekat diri kepada Allah, kesannya Allah akan lebih lagi mendekati kita. Jadi sesiapa yang menyatakan susah untuk meninggalkan dosa dan maksiat, maka bangunlah qiyamul lail di malam hari. Allah akan berikan kekuatan agar orang itu terhindar dari melakukan dosa dan juga akan dihapuskan segala dosa-dosa. Ini orang panggil rahsia dia. Lagu mana cara kita nak berubah, nak benar-benar jadi baik, nak suruh hati kita ni tetap sungguh dalam melakukan ketaatan, hati kita ni tetap boleh tinggalkan sejauh-jauhnya kemaksiatan. Maka kuncinya, rahsianya adalah kita kena mujahadah, bangun pada 2/3 malam ataupun 1/3 malam. Kemudian sebuah hadis diriwayatkan dari isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, yang maksudnya Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan salat. Lalu Nabi mengerjakan sembahyang. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Tidur setelah Isya akan membuat kita lebih mudah bangun untuk salat malam dan munajat kepadanya. Malah kita menutup amal di malam hari dengan salat, yakni amal soleh, bukan dengan perbuatan yang sia-sia. Keadaan tidur Nabi SAW dalam keadaan memejamkan mata
namun hatinya tetap terjaga. Hati Nabi ni tak pernah tidur, hati Nabi ni tak pernah lalai. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur kedua matanya, namun hatinya, yakni hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tidur. Seperti itulah keadaan para anbiya, para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Mata mereka tertidur, tetapi qalbunya, hatinya itu tetap terjaga, tetap berzikir, tetap mengingati Allah Ta'ala. Jadi perlulah kepada kita ni menghidupkan sepertiga malam, kerana banyak kelebihan-kelebihan yang Rasulullah SAW sebutkan. Kemudian kata Imam Al-Haddad, ketahuilah bahawa orang yang mengerjakan solat sesudah solat Isya bererti sudah mengerjakan salatul lail. Ini dia panggil seperti mana kita kata tadi lah, sebagai sembahyang sunat yang dikerjakan selepas daripada sembahyang fardu Isya, maka dinamakan sembahyang sunat itu salatul lail. Sembahyang sunat rawatib ba'da Isya salatul lail, sembahyang sunat witir selepas Isya salatul lail. Apa saja kita buat sembahyang hajat atau apa, termasuk dalam orang yang telah mendirikan salatul lail, sembahyang malam. Sebahagian ulama salaf mengerjakan solat di awal malam sebagai wiridnya, tetapi bangun sesudah tidur di malam hari itu berguna untuk membuatkan syaitan marah dan melatih jiwa. Manakah apa? Kalau kita bangun untuk bertahajud 2-3 malam, akan menyebabkan syaitan ini tidak senang duduk. Syaitan akan berasa terbakar dengan sebab amalan kita tadi. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala nak membangunkan kita, Allah Ta'ala gerakkan kita. Mungkin kita kata, macam kita sebut dulu lah, terbangun pukul 3 pagi, berasa nak pergi tanda, nak kecil, ataupun tersedar, tiba-tiba tersedar, jelek mata, duk tengok siling, duk tengok mari, jadi jangan duduk saja. Bila tersedar, bila terbangun nak pergi ke tandas dan sebagainya, tu isyarat kata Allah Ta'ala nak beri kepada kita pahala. Allah dah jetik sebahagian daripada hati kita ni untuk kita ni mengerjakan qiyamul lail, dia panggil. Qiyamul lail ni mendirikan malam. Sama ada kita mengerjakan sembahyang, sama ada kita berzikir, sama ada kita bertafakkur, sama ada kita mengaji Quran, sama ada kita beristighfar, atau apa sahaja ibadat yang sunat. Dia panggil apa tu? Qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu tidak syarat mesti kena sembahyang sunat 2 rakaat dah. Bangun tengah malam, pukul 3 pagi, 2 pagi tersedar. Jadi hati astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh pahala, dan termasuk di antara ataupun tergolong kita ni di kalangan orang yang telah menghidupkan malam. Ataupun muhasabah. Allah, tadi banyaknya salah aku, apalah aku duk cakap begini. Memaafkan orang lain. Maka semua tu termasuk di antara orang panggil bahagian daripada ibadat qiyamul lail. Ibadat mendirikan malam. Kita bertazakkur, kita berzikir ataupun kita bertafakkur. Tafakkur ni maknanya kita menilai, menilik, memerhati, muraqabah segala-galanya di hati kita, dan merasai yang kita ni sedang diperhati, diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka itu juga dikira sebagai ibadah, dikira sebagai melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Baik.
Di samping itu pula ada rahsia yang menakjubkan, iaitulah sembahyang tahajud. Jadi sembahyang tahajud dengan sembahyang solatul lail ni dia ada biasalah. Sembahyang tahajud dia mesti didahului dengan terlelap seketika. Jenera sekejap lepas daripada waktu isyak tu, jenera tersedar, tersengguk, maka baru boleh mengerjakan sembahyang tahajud. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Itu sembahyang tahajud. Adapun solatul lail ni tak semestinya kena tidur dulu. Sebelum daripada tidur, sebelum daripada kita terlelap, kita nak sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat ke apa? Solatul lail. Boleh tak? Boleh. Termasuk kita ni di antara orang yang mendirikan qiyam pada waktu malam tak? Termasuk tak? Baik. Maka tahajud itu ada rahsia, ada keajaiban yang sangat menakjubkan bagi orang yang mengerjakan sembahyangnya. Allah Ta'ala akan campurkan segala rahsia-rahsia, segala cahaya-cahaya, segala petunjuk-petunjuk. Allah beri kekuatan, Allah tapuhkan hati. Jadi ketabahan hati, kekuatan jiwa ni bukan milik kita. Tak ada orang boleh jamin, aku kuat, aku gagah. Ya, kalau dia kata jasmani dia, jasad dia kuat, kekuatan fizikal ada pada diri dia, dia main gym, dia angkat berat. Ya, waktu sekadar jasmani. Tapi bila tentu lagi hati dia kuat. Bila berhadapan dengan musuh, bila berhadapan dengan masalah, dia tak stres, dia tak tekanan dan sebagainya. Kerana kekuatan yang sebenarnya bukan terletak pada kekuatan fizikal, tetapi kekuatan rohani, kekuatan jiwa yang Allah Ta'ala campur ke dalam hati kita. Itulah sebenar-benar kekuatan. Kemudian kata pengarang kitab kita, dan dari asar sahabat radhiyallahu anhu, innallaha ya'jabu minal 'abdi idza qama 'an firashihi wa baina ahlihi ila salatihi wa yubahi bihi malaikatahu wa yuqbilu 'alaihi biwajhihil karim. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ini lah untuk malam ini, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran